Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Seperti Akademi Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Tingkatan 4. Alright, so kita teruskan dengan tajuk seterusnya, iaitu kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Subtopik yang terakhir bagi bab 8. Bab 8 juga tajuk yang terakhir bagi tingkatan 4. Habis. Alright. So, banyak lagi kita kena belajar. Okey. Kita pergi dulu kepada latihan pengukuhan. Okey. Persamaan di bawah menunjukkan pengeluaran urea di kilang. Amonia campur dengan gas P menghasilkan urea. Apakah ujian yang boleh dijalankan untuk mengenal pasti gas P? Kena ingat balik macam mana penghasilan urea, amonia campur apa. Okey. Jadi jawapannya ialah karbon dioksida. Tapi soalan tak nak tanya gas P itu gas apa. Dia tanya apakah ujian yang boleh dijalankan untuk mengenal pasti gas P. So, ujian mana yang kita kena buat untuk kenal pasti gas karbon dioksida? Okey, ujian kayu uji berbara. Okey, ujian kayu uji berbara ni untuk ujian gas oksigen. Okey, sebab oksigen ni akan menyalakan kayu uji berbara. So, A ni salah lah. Tu untuk oksigen. Ujian kayu uji menyala. Ujian kayu uji menyala ni untuk gas hidrogen yang menghasilkan bunyi pop. Alright, salah. Ujian larutan air kapur. Okey, betul. Okey. So, bila kita uji gas P ni dengan air kapur ni akan jadi keruh. Okey, itu ialah test ataupun ujian untuk gas karbon dioksida. Ujian dengan asid sulfurik ni bukan. Ni tak apa-apa, saya reka je jawapan ni. So, jawapannya ialah C. Okey, ujian larutan air kapur. Bila gas P ni karbon dioksida ada, air kapur tu akan jadi keruh. Alright. Antara berikut yang manakah nisbah nitrogen kepada hidrogen untuk mengeluarkan amonia? Okey. Kita kena ingat amonia ni persamaan apa ni, dia punya persamaan ni ialah NH3. Okey, dari segi sini pun kita dah tahu nisbah dia. Nitrogen 1, hidrogen ada 3. Kalau lukisan ni macam ni. Ni. NH3. Jadi nisbahnya ialah 1 bagi nitrogen, 3 bagi hidrogen. So jawapannya ialah B. Alright. Rajah menunjukkan penghasilan amonia melalui proses Haber dalam industri. Apakah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan penghasilan amonia? Menurunkan tekanan di dalam kebuk. Salah. Kalau kita nak hasilkan amonia, kita kena guna pressure ataupun tekanan yang tinggi. Okay, 200 atm. Menambah pemangkin seperti besi. Menambah asid sulfurik. Salah, tak ada kaitan langsung asid sulfurik ni. Menurunkan suhu pun salah. Dia akan memperlahankan kadar tindak balas. So, jawapannya ialah menambah pemangkin seperti besi. Supaya kadar tindak balas lebih cepat dan penghasilannya lebih banyak. So, jawapannya ialah B. Alright. Okay, so kita pergi kepada subtopik. Kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. Punca pencemaran. Okey. Punca pencemaran ni yang pertama dari segi pembakaran bahan api fosil, yang kedua dari segi industri kimia, yang ketiga industri pertanian dan yang keempat sisa radioaktif. Empat-empat ni lah yang menyebabkan pencemaran dalam dunia kita hari ini. Macam mana? Kita pergi satu persatu. Okey, pembakaran bahan api fosil. Okey, pembakaran bahan api fosil ni bahan pencemar dia ialah sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang banyak dilepaskan di kilang-kilang. Di cerobong-cerobong asap kilang, banyak membebaskan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang sangat berbahaya kepada alam sekitar kita. Okey, karbon dioksida. Karbon dioksida kalau lebih sangat bahaya. Okey, macam mana bahayanya? Nanti kita explain. Okey, yang ketiga karbon monoksida. Okey, sangat bahaya yang terdiri daripada asap-asap kenderaan. Yang keempat, jelaga. Dari segi pembakaran hutan, pembakaran sampah, menghasilkan asap-asap yang sangat hitam. Bahaya juga. Okey, kita pergi satu persatu. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Macam mana bahaya dia? Mengakis sistem respirasi dan merosakkan tisu, menyebabkan penyakit bronkitis. Dia menyerang paru-paru kita. Okey. Gas berasid larut dalam air hujan membentuk hujan asid yang mengakis bangunan, monumen, menyebabkan tanah tidak subur dan membunuh hidupan akuatik. Dia menyebabkan hujan asid terbentuk. Okey. Okey, itu ialah hidupan akuatik yang banyak mati. Okey, karbon monoksida. Gas beracun yang mengurangkan keupayaan sel darah merah untuk mengangkut oksigen
menyebabkan sakit kepala dan boleh membawa maut. Tu bahayanya karbon monoksida. Sebab itulah ada kes bunuh diri yang kita tengok dalam berita-berita sebelum ni. Duduk dalam kereta, disambungkan pipe daripada exhaust masuk ke tingkap. So dia akan sedut asap kenderaan. Asap kenderaan tu ada karbon monoksida. Bila kita sedut karbon monoksida, kita akan bagi kesan kepada sel darah merah kita. Jadi sel darah merah kita ni tidak berkeupayaan untuk angkut oksigen. Okey, so dalam badan kita kalau oksigen tak ada, boleh bawa maut. Okey, salah satu cara bunuh diri guna karbon monoksida. Bukan saya ajar, kita nak prevent, nak elakkan. Alright, so tengok kepada karbon dioksida, menyebabkan kesan rumah hijau yang akan mengakibatkan pemanasan global dan perubahan cuaca kalau berlebihan. Okey, jelaga, menyebabkan jerebu yang akan mengakibatkan penyakit asma, batuk dan bronkitis peparu lah. Jerebu kita kadang-kadang setiap tahun ada jerebu. Tengok macam mana disasternya, teruknya kita. Nak jalan pun tak nampak, nak bawa kereta, kita bau asap, sesak nafas, asma. Okey, tu bahaya. Okey, kita sebut hujan asid tadi. Macam mana hujan asid itu berlaku? Okey, katakan ni kilang-kilang yang membebaskan gas-gas berasid tadi tu yang kita cerita tadi tu, nitrogen dioksida, sulfur dioksida tu. Okey, gas berasid juga dilepaskan ke atmosfera, okey, naik ke atas. Okey, selepas tu gas berasid akan dibawa oleh angin pergi ke awan. Jadi gas berasid tadi akan bergabung dengan molekul air dalam awan tadi tu, dia akan bergabung, dia akan membentuk hujan asid. Jadi hujan asid akan jatuh ke permukaan bumi, kena tumbuhan, kena haiwan, kena kita manusia. Jadi hujan asid akan memusnahkan tumbuhan, menyebabkan air dan tanah berasid dan mengakis bangunan. Itu kesan hujan asid. Okey, bahaya. Asalnya daripada mana? Asalnya daripada gas-gas yang dilepaskan daripada kilang-kilang tadi yang berbahaya ni. Okey, apa itu kesan rumah hijau? Okey, kesan rumah hijau ni berkait rapat dengan satu gas iaitu karbon dioksida. Okey, kalau gas karbon dioksida dan gas lain yang berlebihan dalam atmosfera, dia akan memerangkap haba dan memanaskan bumi. Kita katakan gas-gas karbon dioksida melebih dalam ni, jadi gas-gas tadi tu tak dapat keluar. Okey, dia akan terperangkap di sekitar bumi. Sebab itulah bumi ni akan jadi panas. Okey, bila panas akan berlakulah pencairan ais di kutub utara. Bila pencairan ais di kutub utara, air laut akan meningkat, banjir besar berlaku. Tu dia punya turutan dia. Okey. Alright, lepas tu boleh jadi perubahan cuaca pun boleh. Perubahan iklim, panas melampau, kemarau. Tu kesan rumah hijau. Okey, sisa radioaktif. Bahan pencemarnya ialah daripada sinaran zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Okey, kalau nampak tanda tu janganlah dekat-dekat. Sebab sinar ni kita tak nampak. Okey, tak tahu je dah sakit dah. Okey, sebab dia elektromagnetik, tak nampak langsung. Okey, kesan kepada alam sekitar, menyebabkan kemandulan, kecacatan fetus, mutasi dan kanser. Okey, kalau kemandulan tu banyak jenis lah kemandulan. Okey, salah satunya dari segi pencemaran zarah-zarah sisa radioaktif ni. Okey, kecacatan fetus, okey, anak kita tak lengkap, okey, lahir tak ada tangan, kaki, macam-macam, mutasi apa semua. Tu ni semuanya daripada sisa radioaktif. Sangat berbahaya. Kalau awak cari dalam Google, kita pernah berlaku sekali di Chernobyl, di Jepun, letupan-letupan nuklear yang membebaskan banyak sisa-sisa radioaktif. Tengok macam mana sekarang dia orang. Macam-macam bentuk manusia, kecacatan fetus telah berlaku. Alright. Industri kimia. Bahan pencemar asid dan alkali, merkuri, plumbum, logam berat, semuanya daripada kilang-kilang. Dia hantar ke dalam sungai, sungai pergi ke laut, pergi ke kolam. Okey. So apa sebab dia? Dia akan beri kepada kesan kepada alam sekitar, dibuang ke sungai dan laut menyebabkan hidupan akuatik mati. Boleh menyebabkan kanser. Okey, kita makan pula ikan-ikan yang mati ni kita makan. Sebab ikan yang mati boleh makan tak bangkai? Kita boleh makan tak bangkai ikan? Mesti boleh. Mana ada ikan hidup kat pasar? Semua mati kan? Ayam je tak boleh. Ayam, lembu semua. Ikan boleh. Katakan kita sebagai nelayan ambil ikan-ikan mati yang kena efek bahan kimia ni, jual kat pasar. Dia boleh menyebabkan kanser. Okey, bahaya. Merkuri lah banyakkannya yang menyebabkan kanser. Sebab tu hati-hati. Okey. Alright, industri pertanian. Bahan pencemar ni ialah baja kimia seperti fosfat dan nitrat. Okey, ni contoh baja. Okey. Pesticide, insektisid, herbisid, fungisid, semuanya ialah baja-baja. Ni untuk serangga-serangga.
Okey, ni untuk kulat-kulat, ni semuanya baja-baja kimia. Kesannya ialah larut dalam air dan mengalir ke sungai menyebabkan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Nampak warna hijau ni. Ni ialah eutrofikasi. Nanti saya explain apa itu eutrofikasi. Pencemaran air dan tanah, setengah pestisid, insektisid dan lain-lainnya beracun, berbahaya. Okey, apa itu eutrofikasi? Proses mula jadi di mana ekosistem menjadi kaya dengan nutrien dan mengakibatkan pertumbuhan-tumbuhan akuatik yang berlebihan. Okey, baja yang lebih tadi, nutrien-nutrien yang lebih tadi, dia masuk ke dalam kolam, dia akan menyebabkan pertumbuhan akuatik berlebihan, alga-alga yang berlebihan. Sebab baja banyak, banyaklah alga. Alright. Bila banyak sangat alga, dia akan meningkatkan kadar keperluan oksigen air. Sebab alga tu tumbuhan hijau, dia perlukan oksigen. Okey, dia ambil oksigen. Air hujan mengalirkan baja kimia ke dalam tasik, kolam atau sungai. Bahan kimia ini mengandungi garam nitrat dan fosfat yang menggalakkan pembiakan alga. Apabila alga mati, tindakan perebutan oleh bakteria saprofit akan menggunakan oksigen. Oksigen terlarut akan semakin berkurang. So, oksigen dalam air tadi tu, dalam sungai ke kolam ke tasik, berkurang. So, ikan-ikan yang ada dalam tu, tak cukup oksigen. Matilah ikan-ikan itu. Okey, contoh macam ni lah. Haiwan akuatik akan mati apabila kekurangan oksigen dalam air. Okey, ni gambar. Lagi clear lah. Katakan, baja-baja kimia yang berlebihan, okey, berlebihan tadi, diletak dalam atas tanah ni. Baja kimia berlebihan akan masuk ke dalam kolam, masuk. Kalau ke tanah, dia pergi ke tanah. Garam tidak terurai, masuk ke dalam tanah dan terus ke kolam. Okey. Selepas itu, akan membiaklah alga-alga ini. Besar banyak alga ni. Jadi, nutrien diserap oleh alga untuk membiak semakin banyak. Jadi, bila dia banyak, dia beri kesan dua. Yang pertama sekali, dia menghalang cahaya matahari masuk ke dalam air. So, tumbuhan-tumbuhan dalam ni semua akan mati sebab tak dapat cahaya matahari. Sebab tumbuhan perlukan cahaya matahari untuk hidup, betul? Okey. Yang pertama. Yang kedua, dia menyerap banyak oksigen sebab dia pun benda hidup. Jadi, oksigen dalam kolam ni akan semakin berkurang. Okey. Jadi, kalau alga tu mati pun perebutan tu kena guna oksigen. Jadi dalam kolam air ni semakin kurang oksigen. Jadi di tempat akuatik, contohnya ikan akan mati apabila oksigen dalam air ni berkurang. Itu kesan dia. Itu dinamakan sebagai eutrofikasi. Okey, faham? Alright. Pergi pada latihan. Berikut merupakan akibat daripada suatu fenomena. Peningkatan suhu bumi, peleburan ais di kutub bumi. Apakah fenomena ini? Okey, pencemaran sungai ke, eutrofikasi yang kita bincang tadi ke, banjir kilat ataupun kesan rumah hijau. Alright, nombor 2, mengapakah pembuangan sisa pertanian ke dalam sungai perlu dikawal? Sebab apa sisa pertanian, okey, contohnya baja-baja yang kita guna tu perlu dikawal supaya tak masuk sangat dalam sungai. Sebab apa? Ni pilihan jawapan, boleh pilih. Antara berikut yang manakah punca utama pemanasan global? Okey, sulfur dioksida ke, klorofluorokarbon ke, karbon monoksida ke, ataupun karbon dioksida. Alright. Kita akan teruskan lagi dalam tajuk ni, ada sikit lagi last. Okey, kita teruskan next slide. Okey. Setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.